pelajar mempunyai potensi untuk cemerlang dari segi akademik, kerana setiap pelajar dilahirkan dengan potensi yang berada di dalam dan ia perlu dikeluarkan. Maka orang yang berada sekeliling, iaitu guru, ibu bapa dan masyarakat, perlu memberi bimbingan dan sokongan untuk pelajar ini menonjolkan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Saya percaya bahawa pelajar yang mendapat bimbingan dan sokongan yang baik lebih berkemungkinan untuk cemerlang dalam akademik. Guru perlu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan menyokong yang menggalakkan pelajar mengambil risiko, bertanya soalan dan melibatkan diri dalam pembelajaran secara aktif. Okey, saya sebagai ibu bapa sangat yakin dan percaya bahawa sokongan yang baik daripada kita sangat memberi kesan untuk melahirkan kecemerlangan anak-anak kita. Okey, sebagai contoh, saya sedaya upaya menyediakan sumber daya yang mencukupi untuk anak-anak saya belajar di rumah. Kebesaran sangat mempengaruhi kecemerlangan akademik dan sahsiah seseorang. Kita sedia maklum bahawa sebagai pelajar, kita akan lebih bermotivasi apabila dikelilingi suasana yang positif. Tanpa bantuan masyarakat, kita tak akan berjaya. Sekolah tak akan boleh melahirkan seorang pelajar yang cemerlang jika tanpa sokongan dan dukungan ibu bapa ataupun masyarakat setempat. Kerana pelajar berada di sekolah selama 8 jam, tetapi berada di rumah lebih daripada 8 jam. Maka ibu bapa dan masyarakat mempunyai masa yang lama untuk membantu pelajar. Para guru dan masyarakat sekeliling dapat memberi manfaat kepada kejayaan akademik pelajar. Antara beberapa cara guru dan masyarakat boleh bekerjasama untuk menyokong kecemerlangan akademik adalah dengan menggalakkan penlibatan ibu bapa dan komuniti. Seterusnya, menyediakan sumber dan sokongan serta memupuk budaya kecemerlangan akademik. Okey, pada pendapat saya sebagai seorang bapa, guru dan masyarakat sekeliling dapat bekerjasama untuk melahirkan anak-anak kita cemerlang dari segi akademik, iaitu melalui saluran dana yang dikumpul oleh masyarakat kepada sekolah. Oleh itu, dengan dana tersebut, sekolah dapat membuat satu bengkel atau program berkenaan dengan kecemerlangan anak-anak di sekolah kita. Guru dan masyarakat perlu bekerjasama dengan menunjukkan contoh teladan yang baik dan memberikan motivasi kepada murid. Selain itu, guru juga boleh membimbing murid dari segi kelas, tambahan dan pendidikan murid. Faktor kerohanian, iaitu bagi pelajar Islam taat kepada perintah Allah SWT, mengajar sembahyang dan sebagainya. Dan yang kedua, taat kepada ibu bapa. Yang ketiga, taat kepada guru. Jadi apabila ada perasaan taat ini, maka hati seorang pelajar ini tidak menjadi keras. Jadi dia akan sentiasa lembut, dan apabila ke sekolah, dia akan taat dalam menimba ilmu. Kedua-dua bakat semula jadi dan kerja keras adalah faktor penting dalam kejayaan akademik. Tetapi, usaha dan ketekunan adalah lebih penting daripada bakat semula jadi sahaja. Faktor untuk melahirkan anak-anak kita yang cemerlang dari segi akademik, iaitu bukanlah bergantung pada bakat semula jadi mereka sendiri. Kenapa? Kerana bakat semula jadi ni hanya membantu mereka di awal sahaja. Seterusnya, pelajar itu sendiri mestilah berusaha dan tekun untuk mendapat kecemerlangan. Kerja keras merupakan faktor utama kecemerlangan murid. Ini kerana pelajar cemerlang kebanyakannya berjaya disebabkan usaha mereka yang berterusan dan bersungguh-sungguh. Walau bagaimanapun, saya tak menafikan bahawa bakat semula jadi turut menjadi faktor sampingan yang menyumbang dalam kejayaan mereka. Kehadiran pelajar ke sekolah, rata-rata pelajar kurang minat untuk ke sekolah. Kekurangan penglibatan ibu bapa atau komuniti
Seterusnya, latihan guru yang tidak mencukupi dan akhir sekali faktor sosioekonomi. Dengan menangani cabaran ini dan menyediakan pelajar dengan sokongan dan sumber yang mereka perlukan, sekolah dan guru boleh membantu pelajar cemerlang dalam akademik dan mencapai potensi penuh mereka. Pertama, menyesuaikan. Guru mestilah menyesuaikan pembelajaran mengikut keperluan setiap anak-anak kita. Sebagai contoh, yang kita tahu anak-anak kita berbeza keupayaan mereka, berbeza kebolehan mereka. Sebagai contoh, kita mestilah buat program yang dapat mengembangkan potensi dan bakat anak-anak kita. Okey, dan cabaran yang kedua iaitu guru mestilah memberi motivasi kepada murid yang kurang kurang semangat, kurang motivasi, dengan cara guru memberikan dorongan dan semangat untuk para pelajar lebih motivasi. Yang kedua, menyediakan pembelajaran yang menarik dan tak membosankan. Dan yang ketiga, guru perlulah menyediakan prasarana sekolah yang mencukupi. Buat pekeliling dan notis amaran kepada guru yang mendenda pelajar yang bermasalah turut menjadi cabaran pada guru-guru untuk mendidik anak murid. Persatuan ibu bapa dan guru mesti memainkan peranan yang lebih penting, di mana semasa mesyuarat agung tahunan PIBG, pengurusi dan jawatankuasa PIBG perlu memberitahu kepada ibu bapa, perlu mengadakan program kepada ibu bapa, dengan kata lain mengajak ibu bapa ke sekolah. Ibu bapa dan penjaga memainkan peranan penting dalam menyokong kejayaan akademik anak-anak mereka. Antara cara yang boleh mereka libatkan diri dalam proses membentuk murid yang cemerlang dalam akademik ialah dengan berkomunikasi dengan guru, wujudkan persekitaran pembelajaran yang positif di rumah dan galakkan dan sokong minat anak mereka. Dan akhir sekali, peka dengan pendidikan anak mereka. Ibu bapa perlu melibatkan diri dengan sekolah dalam proses membentuk kecemerlangan anak-anak kita dari segi akademik, iaitu yang pertama melalui komunikasi terbuka. Komunikasi terbuka antara ibu bapa dan guru untuk kita membincangkan tentang kecemerlangan akademik anak-anak kita. Saya berpendapat bahawa ibu bapa boleh membantu pembentukan sahsia dan kecemerlangan akademik pelajar dengan mengambil berat tentang pelajaran anak-anak dan sentiasa berbincang dengan guru kelas untuk mengetahui pendekatan terbaik yang boleh diambil bagi membentuk sahsia dalam diri anak-anak. Melahirkan pelajar yang cemerlang dari segi akademik adalah tanggungjawab bersama antara guru, sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekeliling. Guru mesti mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif, manakala sekolah boleh menyediakan sokongan untuk murid lebih berjaya dalam pembelajaran. Bagi ibu bapa dan masyarakat sekeliling, mereka boleh membantu anak mereka untuk lebih berjaya dari segi akademik dengan melibatkan diri mereka dalam pendidikan dan menyediakan sokongan tambahan untuk murid lebih berjaya.